Tahukah Anda, sistem perfilman sebuah negara merupakan salah satu sistem yang boleh menjana pendapatan yang sangat besar kepada negara. Kenapa industri filem Malaysia tak rancak macam Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razli Studio. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang pertama kali hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang telah subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada Anda yang hadir di channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia dan lebih kepada konten video reaction, guys. Sebelum kita kepada video reaction pada kali ini, saya mendoakan kepada Anda yang hadir di channel ini, semoga Anda sentiasa sehat walafiat, dipermudahkan urusan, sukses dunia dan akhirat, amin ya robbal alamin. Pada kali ini, Razli Studio tertarik dengan satu video yang berjudul Kenapa Industri Film Indonesia Lebih Rancak. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel ML Studio. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan channel ML Studio dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang mempena, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1. Kenapa industri filem Malaysia tak rancak macam Indonesia? Pertama, kita kena jelas populasi kita berbeza. Kalau kita buat 10 kat sini, kat sana boleh ada 100. Bila kita tengok benda tu banyak, sebab tu kita nampak vibrant. Dan dari segi kualiti sebenarnya, kalau ikutkan, kita tak jauh beza. Cuma yang membezakan cara kita kurang buat. Bila kurang buat, dia punya skill tu kurang lah. So sebab tu kita lihat, kita tak banyak lah, Indonesia banyak. Cuba kita compare diri kita dengan Brunei. Berapa kemajuan kita. Tapi bukanlah saya nak suruh kita compare dekat negara lain lah. Saya tunjuk contoh. Sebagai satu kata kita lihatlah sebelum kita nak rasa down, nak rasa kurang yakin diri kenapa kita tak best, orang lain best, kita kena sedar. Dan untuk para karyawan juga memang jadi tanggungjawab kita lah. Bila kita tahu kita kurang, kita kena buat something different. Saya rasa faktor kebebasan memainkan peranan. Cuma saya melihat hari ini kita sebenarnya bebas nak buat filem apa. Kalau kat Malaysia ada filem nak buat tentang kahwin campur, saya rasa tak ada orang yang menghalang, melainkan kalau anda nak tayang filem anda di sinema ataupun di TV, anda harus melalui LPF. Tapi sekarang ada banyak OTT macam Netflix. Sebenarnya orang kata kalau kita banyak halangan tu, kita boleh jadi kreatif. Dan benda ni paling popular bila kita cakap pasal Iran lah. Banyak halangan, dia boleh menghasilkan filem yang baik. Tapi kalau compare ke Singapura, lebih kurang juga kita. Sebab kita kena ingat bila kita tayang di public, dan kita tengok setiap negara dia ada kawalan ni kan. Kalau Malaysia, LPF, dia ada Kementerian Dalam Negeri dan dia memang tugas dia untuk ni lah mempertahankan status quo. So benda-benda tu lah dia kontrol. Dan saya rasa banyak negara yang ada. Adakah Indonesia lebih terbuka? Filem tanda tanya dilarang tayang di sana. Ada kontroversi waktu ditayangkan tu. Dan kontroversi tu bukanlah datang daripada pihak otoriti, tapi daripada pihak religius sendiri, pihak beragama sendiri, kesatuan agama. Dan kalau kita kata negara lain terlalu bebas, ada juga dia punya restriction lah. Dan saya rasa untuk karyawan Malaysia, kita perlu sedar ruang lah. Waktu buat Perbit Sapu, kita starting 2017, waktu tu di bawah Barisan Nasional. So di bawah Barisan Nasional kita tahu restriction, apa benda yang boleh, apa benda tak boleh. So saya sendiri dah memikirkan apa kebarangkalian yang akan terjadi lah. Sebab tu Perbit Sapu kita buat, kalau ada kritikan pun, kritikan tu benar. Kritikan tu bila orang tengok, ini bukanlah kritikan yang menghentam, ini ada kritikan yang berasas. Pada pendapat saya, restriction, halangan-halangan dan tentang penapisan filem bukanlah satu isu yang besar. Dia isu tapi bukan isu besar ataupun halangan yang besar untuk karyawan Malaysia terus bergiat aktif lah. Kita anggap isu tu sebagai satu cabaran. Dan sebenarnya walaupun saya cakap macam ni, saya tetap menyokong kita hapuskan penapisan filem, tapi dengan syarat kita ada benda lah. Sebab dia ada benda yang redundant tentang penapisan filem, sebab dia ada penapisan filem dan dia ada klasifikasi. Kita dah tapis filem tu, lepas tu kita bagi klasifikasi, kan dua benda yang ni. Tapisan filem yang jadi punca pilih salah satu lah. Kalau nak tapis, kalau filem yang ada di Malaysia, bagi classification. Kalau contohnya filem tu memaparkan unsur-unsur politik yang boleh mengganggu-gugat. Mungkin penonton yang dihaskan untuk tonton adalah penonton yang matang saja. Pada kali ini, admin ini coba membawa kita kenapa industri filem Indonesia lebih rancak berbanding industri filem Malaysia. Dan kenapa filem Indonesia lebih banyak berbanding filem Malaysia. Dan antara yang dia kemukakan di sini, pertama sekali dia sebut tentang populasi. Populasi memang ya betul. Tapi kalau kita melihat kepada quality
antara populasi dan kualiti itu satu benda yang berbeda. Populasi ya populasi, kualiti ya kualiti. Walaupun film ini daripada populasi yang sedikit, tapi mempunyai kualiti yang bagus, boleh diterima di seluruh tempat, maka tidak mustahil film ini boleh diminati di seluruh dunia, guys. Dan kalau kita melihat kepada yang berlaku sekarang di Malaysia, di Malaysia mempunyai akta yang pelbagai dalam perfilman. Banyak tepisan yang dibuat dalam industri perfilman Malaysia. Dan apabila ini berlaku, menjadi penghalang kepada karyawan seni untuk membuat lebih banyak lagi film dalam tempatan, guys. Dan kalau kita bicara soal film di Malaysia, antara intipati yang terkandung dalam video ini mengatakan bahwa antara sebab kenapa film Malaysia tidak rancak karena dibatasi dengan penapisan yang sungguh ketat, yaitu FINAS Malaysia, guys. Apapun buat saya, dia ada pro dan kontra sekiranya ada penapisan. Pertama sekali, menjaga kualiti film berkenaan. Yang kedua, mengelak berlakunya penyiaran sesuatu karya yang bertentangan dengan akidah ataupun menyentuh soal sensitiviti kaum ataupun menyentuh soal budaya dengan merendahkan budaya berkenaan, guys. Namun apabila dia coba untuk beritahu bahawa kalau boleh tapisan film itu dihapuskan, pada pandangan pribadi saya tidak setuju dengan dihapuskan. Cuma mungkin dilonggarkan ataupun dibuat kriteria-kriterianya. Kalau kita membandingkan dengan di Indonesia banyak melahirkan ataupun banyak membuat film-film yang sangat berkualiti tinggi. Dari segi film seramnya, film aksinya, film love story-nya, dan berbagai lagi cerita. Dan ini menunjukkan bahwa syarikat perfilman yang ada di Indonesia, mereka lebih rancak untuk membuat karya berbanding dengan di Malaysia. Saya bukan ingin, dalam soal ini saya tidak merendahkan Malaysia. Cuma kita jelas terlihat apa yang berlaku di Indonesia dan apa yang berlaku di Malaysia. Sebagai contoh, setiap 31 Desember di Indonesia sentiasa melahirkan satu Rewind Indonesia. Bermakna semua yang berlaku pada tahun itu disatukan dalam Rewind Indonesia. Dan di Malaysia tidak pernah buat Rewind Malaysia, tapi di Indonesia Rewind Indonesia setiap tahun berlaku. Dan saya seringkali buat reaction tentang Rewind setiap tahun. Dan ini memberi kita sinopsis apa yang berlaku pada tahun itu. Pada pandangan pribadi Razi Studio, industri perfilman Malaysia perlu disuntik dan juga perlu memperbanyakkan lagi karya-karya seni supaya lagi ramai warga Malaysia yang mengetahui bahawa banyak karya seni yang ada di Malaysia yang boleh melahirkan ataupun boleh membuat film aksi dan pelbagai lagi genre yang boleh dibuat. Kalau kita melihat di Indonesia merupakan satu negara yang besar, mempunyai ramai karyawan, mempunyai ramai yang talented dalam pelbagai bidang. Namun di Malaysia perlu mencontohi Indonesia bagaimana mereka generate satu ruang dan peluang dalam industri perfilman ini. Dan pada saya jumlah penduduk yang sedikit itu bukan satu halangan untuk menaikkan industri perfilman. Apa yang perlu dibuat adalah menaikkan kualitinya. Apabila kualiti naik, secara otomatik penontonnya pasti akan meledak, guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Razi Studio. Sekiranya anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, anda boleh komen di bawah. Sekarang jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.